يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف 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 يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا آمن الخائفين نجمنا مما نخاف. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azrul Syahrizal. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang beriman. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dalam golongan orang yang beriman yang akan sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi lepas sembahyang tarawih kita pakai doa belaka ya. Allahumma ja'alna, macam mana? Ya Allah, jadikan kami, dah tak ingat dah. Macam mana rupanya kita minta Allahumma ja'alna imana kamilin kan kita minta. Perasan tak kita minta tu? Nombor satu kita minta dalam doa sembahyang tarawih kita, ya Allah. Kita apa tu? Adanya kalau nak tanya boleh masuk dalam tu. Tulis dalam komen tu. InsyaAllah kita cuba jawab yang mana-mana yang kita reti, yang kita tahulah insyaAllah. Dalam sembahyang ataupun lepas sembahyang tarawih tadi kita doa pertama, Allahumma ja'alna jadikan iman kami adalah Allahumma ja'alna imanan kamilin. Jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Nombor satu kita minta. Kenapa kita minta iman? Kenapa kita minta iman? Kerana orang yang beriman ni je yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nombor satu kita minta iman. Lepas sembahyang kita pernah baca tak? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu kita baca. Kemudian kita baca apa lagi lepas sembahyang? Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ada yang tanya ada apa hukum pakai minyak wangi? Pakai minyak wangi ni sunat hukum dia, tak ada masalah. Bahkan kita tolak orang memberi minyak wangi pada kita, hukum dia makruh. Maksudnya kalau orang bagi minyak wangi, kita nak pakai, kita puasa ke, kita tak puasa ke, tak ada masalah. Yang masalah kita ambil minyak wangi tu kita minum. Itu mungkin ada masalah akal. Untuk anda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas sembahyang pun banyak kita minta supaya kita ni dihidupkan dengan iman. Kita dimati pun dengan iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Tapi perasan tak tuan-tuan?
Iman kita, iman tu apa? Iman ini kita percaya dengan hati, kita bercakap dengan mulut, dan kita melakukan dengan jawarih, dengan anggota kita. Apa benda yang kita percaya, yang agama sebut, maka tu orang yang beriman. Tapi perasan tak, iman ini bila kita ni Islam, bakal ada iman belaka. Tetapi iman kita ni Nabi sebut uryanun. Iman kita ini uryanun apa? Uryanin maksudnya bertelanjang. Iman kita ni dogyang, macam toge. Apa pun tak ada. Jadi kita nak kena lawakan, nak kena cantikkan iman kita, nak sempurnakan iman kita. Yang kita minta tu, Allahumma ja'alna imanan kamilin. Ya Allah, jadikan kami iman yang sempurna. Sebab apa? Asal kita dah beriman, kita dah Islam, ada beralah ke iman. Tapi iman kita bertelanjang, kosong, tak lawa. Alah, kita kalau makan nasi goreng pun nak ada macam-macam. Nak ada sotongnya, nak ada ayamnya. Ni kan iman, mesti kita nak ada macam-macam, sempurna iman kita. Nak masuk syurga dengan iman ni. Nak beli kereta pun nak cari yang full accessory, tak nak beli Exia yang kosong tu. Radio pun tak ada, tak mau, malu ke orang. Maka iman kita pula koman apa tu. Maka Nabi cerita, iman ni uryanun. Jadi nak sempurnakan, nak lawakan iman kita, apa benda? Nombor 1, walibasuhu taqwa. Pakaian iman kita nak bagi dia tak dogyang, tak bulat. Maka nombor 1 kena ada takwa. Tuan-tuan, bulat lawa ke bulat? Budak-budak kalau umur 2 tahun, bulat, jalan tik, tak apalah, mungkin lawa. Ni kita umur 83, jalan tik, tak pakai apa. Orang tengok. Reban TB ni katanya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nak cantik, nak bagi iman kita ni sempurna, nombor 1, pakaikan baju pada iman kita. Apa benda? Adalah takwa. Takwa tu apa? Pernah sahabat bila ditanya kepada sahabat tentang apakah itu takwa? Takwa ni seolah-olah sahabat sebut, kita melalui satu lorong. Dan dalam lorong tu ada banyak lubang. Maka kita cuba elak. Kita cuba elak daripada kita terjatuh daripada lubang tersebut. Maka itulah iman. Apa benda? Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Ada benda yang Allah Ta'ala larang, bahaya, kita tinggalkan. Maka tu makna dia takwa. Ataupun lebih tepat makna takwa ni, lebih senang nak faham, buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Saya bukan tak mau tinggal, Ustaz, sebab saya tak tahu benda itu tak boleh buat. Sebab itulah disuruh mengaji, sebab itulah disuruh belajar. Bila belajar, barulah kita tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Ni kita ingat boleh semua, halal belakang. Ada Tajul Arif. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya Ustaz, bolehkah ketika berpuasa menggunakan penyedut gas untuk orang yang penat? Batal ke makruh? Terima kasih kepada Tajul Arif. Hukum menggunakan inhaler, di sini ada dua pandangan ulama. Kebanyakan ulama menyebut tidak batal puasa kita menggunakan inhaler. Kenapa? Kerana yang pertama, kita darurat, kita sakit. Saja-saja je ambil inhaler, itu masalah juga. Tengok, sedap, kenyang kot. Itu masalah lah. Mana kata orang yang ada masalah, ada penat, dia gunakan inhaler, maka tidak membatalkan puasa. Ini pandangan yang pertama. Pandangan, kenapa dia kata tidak membatalkan puasa? Kerana air yang terkandung dalam inhaler tu sangat sedikit. Lebih kurang berapa? 20 berapa dah. Dia boleh guna sampai 200 kali kalau tak silap. Dan kandungan air dia yang terdapat dalam inhaler tu lebih sedikit daripada bekas kumur. Kita kumur,
kita di dalam mulut kita tu ada air sikit-sikit. Maka air yang kita telan lepas kita kumur dalam mulut yang memang melekat tak boleh lari, maka itu sangat sedikit, dimaafkan pada hukum syarak. Maka dikiaskan juga dengan hukum inhaler. Ada sikit, tetapi sikit air yang dalam inhaler tu lebih sikit lagi daripada air yang ada dalam mulut kita baki daripada berkumur. Maka di sinilah ulama mengatakan pandangan pertama tidak batal kalau kita puasa kita gunakan inhaler. Tetapi ada juga sebahagian pandangan ulama mengatakan batal menggunakan inhaler kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Ala kulli hal, kita pegang pandangan yang mengatakan tidak batal menggunakan inhaler ketika bulan puasa. Tapi jangan telanlah botol inhaler tu. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga ada sikit pencerahan kepada kita pada malam ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik cerita kita, takwa tadi apa benda? Buat apa yang Allah Taala perintah, tinggal apa yang Allah Taala larang. Kata Nabi, "Iza umira bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila kamu diperintahkan, maka datangilah perintah Allah Ta'ala itu semampu mana kita boleh buat. Wajib mesti buat. Yang sunat pun perintah. Mana kita mampu buat. Apa dia contoh? Solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Itu sunat. Kita mampu buat. Mampu buat 8. Buat. Mampu buat 20. Buat. Mampu buat 36. Buat. Dia boleh sampai 36. Ada juga berpandangan boleh sampai 36 rakaat. Kita takat 20 je, tak kemah lagi, koman lagi, boleh sampai 36. Ada siapa pernah buat sini? Cuba sebut dekat apa, nak tengok sikit siapa boleh masuk dalam komen kata saya pernah buat 36. Kita nak bagi 5 bintang kat dia. Sampai gitu. Siapa mampu silakan. Yang penting benda tidak ada larangan. Tapi kata Nabi, wa ma nahaitukum anhu, apa yang dilarang daripadanya maka hendaklah kita jauhi. Apa yang Allah Taala larang maka kita tinggalkan, jauh, langsung tidak kita buat apa yang Allah Taala larang. Maka ni nama dia takwa. Kita ada takwa, maka iman yang kita ada dalam diri kita ni dah ada pakaian, dah tak bulat dah tuan-tuan, dah ada pakaian. Maka cantik tak? Cantik kita ni pakai baju lawa kerana orang tu tak handsome sangat pun, baju dia lawa, baru nampak lawa. Cuba kalau pakai baju kita pakai pagoda aja, orang tengok pun menyampah, walaupun tu aurat. Pasal apa? Tak apa nak lawa. Maka iman kita pun kena pakai baju sampai lawa. Apa dia? Takwa nombor 1. Pakaian iman kita takwa. Pakailah lawa-lawa. Kita pun nak pakai baju lawa-lawa. Pasal apa? Allah suka benda yang cantik kan? Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah sukakan segala yang cantik-cantik. Inda kulli masjid, pakailah pakaian ketika mana kamu nak pergi ke masjid nak semayang. Suruh pakai baju yang lawa-lawa, suruh pakai minyak wangi bila nak semayang. Ini kita dah nak semayang pakai baju kain pelikat. Dah 10 tahun dah pakai kain pelikat tu, udah jarang je start kahwin itulah kain pelikat dipakai. Haram nukar, kereta dah 4 kali dah tukar dah. Apa koman kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nombor 1, nak cantikkan pakai iman kita, pakaikan dengan baju yang nama dia takwa, kata Nabi. Kemudian tak cukup lagi, baru pakai baju tak ada lah buci lagi. Nabi sebut lagi dalam hadis ni, Nabi kata walibasuhu taqwa wa zinatuhul hayah. Dan perhiasan iman kita kan, kita dah pakai baju tak cukup lagi, nak hias pula, nak pakai apa labuci pula, nak pula bubuh pen kat sini pula, nak bagi lawa.
maka iman kita pun tak cukup lagi dengan sekadar pakai baju. Kita bagi lawa lagi. Kereta kita baru, buh tayar, baru ada kunci, baru cat lawa, tak cukup lagi. Make up, buh sport rim pula tu. Nak bagi lawa. Masuk dalam tak cukup dengan seketui radio tu. Buh kelilin penuh. Masuk dah apa macam zoo. Pasal apa? Nakkan lawa sempurna tu. Maka untuk cantikkan iman kita, dah pakai baju dengan takwa. Nak hias iman kita dengan hayaun. Haya ni apa? Haya ni sifat yang nama dia malu. Kita kena ada sifat malu. Malu itu melambangkan iman kita. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman, kata Nabi. Bahkan Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Atau kama qala. Kalau kamu dah tak ada perasaan malu, maka buatlah apa benda yang kamu hendak. Bukanlah Nabi suruh kita buat apa suka je. Nabi nak khabar sindiran supaya kita tak buat apa benda yang dilarang. Malu bila tak ada. Kita buatlah apa yang kita nak suka sebab tak ada perasaan yang nama dia malu. Ada yang bos spoiler, Ustaz Hazimin Ismail, bos spoiler, bos keting, bos tali pinggang dekat kereta. Pasal apa? Nakkan lawa iman kita. Mesti nak lawa tak? Spoiler sikit kat iman tu. Maka apa dia? Perhiasan dia adalah sifat malu. Malu untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Malu kita nak buat kesalahan kali yang kedua. Kadang-kadang kita dah buat sekali salah, kita buat pula sekali lagi. Kenapa? Kerana dia tak malu. Dia tak malu buat dosa sekali, dia buat pula dua kali. Kenapa? Tidak ada sifat malu. Bahkan lebih teruk lagi, ada orang yang bila dia buat dosa, dia bagi tahu kepada orang terang-terang. Dia tak malu dengan melakukan dosa-dosa. Yang ni lah orang yang kita dibenarkan mengumpat. Siapa dia? Kata Imam An-Nawawi, salah seorang dia, orang yang buat dosa terang-terang dan dia tak malu pula dengan dosa-dosa dia tu. Dia cerita pula ke orang apa benda dosa yang dia buat. Maka hak ni, orang yang dibenarkan kita kata ataupun kita orang kata mengatakan kepada dia sebagai pengajaran kepada orang yang lain. Sampai begitu sekali. Maka kita jaga sifat malu supaya biar ada dalam diri kita. Sebahagian daripada iman kita tu adalah sifat malu. Ada sifat malu ni, maka iman kita dah cantik. Ada orang dia malu, dia buat salah sekali, kemudian dia tak buatlah kali kedua. Pasal apa? Pasal dia dah rasa malu dengan kesalahan yang dia buat. Yang ni lah orang yang cerdik. Siapa dia? Bila dia nak tidur malam sekali lagi, al-kayyisu mandana nafsahu, kata Nabi. Kata Nabi, orang yang cerdik tu orang yang sentiasa muhasabah diri. Dia ingat, aku ada buat benda yang tak kena tadi. Maka malu dia dengan Allah apa yang dia buat tadi. Maka esok dia tak buat dah. Ada orang yang dia hari ni buat salah, kemudian esok lusa dia buat lagi salah yang sama, tuan-tuan. Ada yang bertanya, Ustaz, imam sembahyang tarawih, makmum ikut sembahyang isyak, boleh ke? Boleh. Cuma bila habis imam tu 2 rakaat, kita tambahlah lagi 2, cukupkan 4. Janganlah berhenti pula tempat tu. Terima kasih Nur Nazmi is watching. Okay, selamat datang. Kita ada cerita pasal tajuk iman hari ni ya. Apa nama tadi, hilang dah, lupa dah. Balik pada cerita kita tadi, ada orang yang dia buat salah, dia tak malu dengan dosa yang dia buat hari ni. Esok dia buat lagi, lusa dia buat lagi, tulat dia buat lagi benda yang sama. Hari ni dia duk menghina orang, esok lusa dia duk menghina orang lagi. Walaupun orang dah nasihat dia 2, 3, 4 kali bulan puasa, sabar bulan puasa, tiap orang buat jahat kita balas dengan baikan, dia buat duk je, buat mata je. Maka orang ini yang Nabi sebut, la yuldarul mu'min ila juhrin wahidin marratain. Atau kama qala. Nabi kata kalau orang yang beriman, dia tidak akan buat kesalahan yang sama 2 kali. Ataupun maksud dalam hadis ni Nabi sebut la yuldarul mu'min, tidak beriman salah seorang daripada kamu,
Tidak apa nama, la yuldarul mu'min, tidak jatuhlah orang yang beriman itu ke dalam lubang yang sama untuk kali yang kedua. Maksudnya adalah hadis ni Nabi kata tanda orang yang iman dia sempurna, dia tak buat salah tu 2 kali. Orang yang tak ada sifat malu, maka dia buat salah, esok pun dia buat salah, lusa dia buat salah, dia tak teringat langsung. Pasal apa? Pasal dia tak ada sifat malu tadi tu. Maka kalau iman dia ada, maka perhiasan iman dia tak ada, dia hanya pakai baju. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah ada apa nama tadi, dah ada takwa, dah ada dah pakaian iman kita, kemudian kita dah ada dah sifat malu, maka dah ada dah kita punya perhiasan kepada iman kita. Tapi nak cantik lagi iman kita, wa thamaratuhu ilmu, dan buah daripada iman kita. Kita tanam pokok pun nak ada buah ya. Tanam durian, kalau dah 10 tahun, dah 20 tahun tak berbuah-buah, apa dibuat? Tebangnya. Ditebangnya pokok. Maka itulah iman kita pun sama. Ada juga buah pada iman kita ni. Apa dia? Buah hasil pada iman kita ni adalah ilmu. Adalah ilmu. Siapa yang tidak ada ilmu, maka tidak hasil iman dia. Siapa yang tidak ada ilmu, maka kita pun tak tahu iman dia itu berhasil ataupun tidak. Maka nak bagi untung, nak bagi kita ni dapat keuntungan, maka pastikan ada ilmu. Ilmu. Kenapa? Pernah Sayyidina Abu Bakar menyebut, Abu Bakar tak silap saya, siapa yang beramal tanpa ilmu, satu kegilaan. Orang yang berilmu tidak beramal, mengamalkan ilmunya, satu kerugian. Orang yang beramal tanpa ilmu, satu kegilaan. Gila kita rupanya. Tak ada ilmu tapi beramal. Gila kita. Ada satu cerita tu tuan-tuan, baru menikah ya, baru menikah. Maka bila dah menikah ni, ialah ada rumah mak mentua. Pak mentua pun tak pernah pergi semayang masjid, atau menantu baru nak belajar semayang. Pak mentua ni pun tak reti semayang juga. Aku pun tak tahu semayang, kamu nak belajar semayang, kamu pergi ke masjid lah, kata pak mentua pada menantu baru. Maka menantu ni pun pergilah masjid ya. Tak ada ilmu, tak ada ilmu pergi masjid. Masjid tu pun ramainya orang, tak ada imam seorang je hari tu. Maka pak mentua dia kata, kamu ikut je apa imam tu buat, ikut je apa imam tu buat, maka selesailah semayang kamu tu. Kata tok apa mentua dia pun ikutlah tok imam tu, pergi masjid tengok tok imam seorang je, tak ada makmum lain pun, gaut remaknya. Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Maka ayah dia kata tadi ikutnya. Dia pun pergi belakang tok imam tu, dia pun semayang 2 orang. Ya, semayang. Tok imam tu takbir, dia takbir, rukuk, dia rukuk, sujud, dia sujud. Waktu sujud tu tuan-tuan, dia ni rokok dia bawa celah tang ni. Bila sujud, kena jatuh, kena kain tok imam tu, terbakar kain tok imam tu. Tok imam tu membangun, lari tok imam. Dia pun ingat ayah dia kata tadi ikut je apa tok imam buat, dia pun kejar tok imam. Tok imam pun terjun dalam kolah, dia pun terjun sama, dia pun bangun pada kolah. Ui, susah punya semayang ni no. Tok imam pun kata, ni haru betul. Nampak tu, itulah tanda-tanda orang gila, beramal tanpa ilmu. Maknanya kita nak bagi cantik iman kita, tak dapat tidak. Nak ada hasil pada iman kita, tak dapat tidak, mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Sebab tu Nabi suruh tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Kita duduk di masjid ke, duduk di rumah ke, dalam musim PKP ke, cari ilmu. Macam hari ni kita nak pergi masjid tak boleh, nak beri surau tak boleh, buka Facebook, buka apa nama YouTube, banyak ustaz-ustaz, banyak pakai online belaka hari ni. Kita pun tengok penuh di media sosial kita hari ni. Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita pakai semua sumbangkan ilmu, sama-sama kita kongsi-kongsi. Kita ada peluang nak cari ustaz apa, boleh berlaku.
Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lepaskan peluang yang Allah Taala beri pada kita untuk kita tambah ilmu sikit sebanyak. Tak ada pun kita dengar apa ni, santai-santai, bukan nak suruh teruk-teruk. Kalau kita rajin ada kitab. Ni kalau malas dengar apa ni lah, sambil-sambil makan kacang, sambil-sambil makan mentabak, tak apa. Tak apa. Kurang-kurangnya kita masuk golongan orang yang cintakan pada majlis ilmu sekurang-kurangnya. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi fala takun khamisan fatuhlak au kama qala. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu, ataupun jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, ataupun jadilah kamu orang yang mendengar ilmu. Kita kategori yang ketiga pun jadilah. Sambil duk baring di atas katil, sambil duk lurut perut tu kan. Perut kan besar, lurut. Sambil apa itu, dengar ustaz cerita benda dalam YouTube, dalam Facebook. Jadilah golongan yang ketiga. Siapa? Orang yang mendengar ilmu. Nabi suruh jadi juga. Ataupun kalau kita malas juga, au mustamian au muhibban lil ilmi. Jadi kita nombor 4 pun tak apa. Siapa? Orang yang cintakan ilmu. Kita malas nak dengar live macam ni. Malas tak? Baik saya duduk cari kutu anak, cari kutu. Jadi dia share. Share pun tak apa. Dia share tu tanda dia cintakan ilmu. Walaupun dia malas dengar. Tapi nombor 4 lah. Alah, nombor 4. Tapi ada juga nombor. Macam kita masuk sukan sekolah tu kan. Kalau sukan anak-anak di sekolah tu. Nombor 1 dapat apa? Dapat terpawai dengan tudung. Nombor 2 dapat terpawai tak ada tudung. Nombor 3 dapat tudung je, terpawai tak ada. Nombor 4 plastik terpawai. Dapat juga dia, tapi dapat plastik terpawai lah. Ada juga orang sebut nama. Tapi kata Nabi, fala takun khamisan, jangan kamu jadi nombor 5. Fatuhlak, celaka kamu. Siapa? Orang yang lari daripada majlis ilmu. Tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok YouTube, ada majlis ilmu, cepat-cepat jadi scroll. Jangan. Oh, orang risau benar dia nak dengar. Kita tak nak dengar pun kita like ke, kita share ke pun jadilah. Sebagai tanda kita cintakan pada majlis-majlis ilmu. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Taala beri kesihatan yang baik, bagi kita kekuatan untuk sama-sama kita memperbaiki, cantikkan iman kita supaya iman kita tidak tergontang-ganting. Ulang balik hadis tadi, Nabi kata al-imanu uryanun, iman itu bertelanjang, walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa, wazinatuhul hayah, dan perhiasan iman itu adalah sifat malu, wa thamaratuhu ilmu, dan buah hasil kepada iman kita adalah ilmu. Maka bila kita buat 3 perkara tadi, iman kita cantik bang. Barulah cantik. Tambah pula dengan kita doa lepas tarawih tadi. Allahumma ja'alna bi imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kepada kami iman yang kamilin, sempurna, wali faraidika muaddin, untuk menunaikan segala kefarduan, kewajipan kami ya Allah. Barulah cantik. Ini duk layan main game 20 jam, 4 jam tidur, 20 jam main game. Apa komen? Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar tu perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang menonton dan ada yang bertanya. Alhamdulillah, insya-Allah semoga mendatangkan ilmu pada kita. As-su'al shifa'un 'ayyi. Bertanya itu adalah penawar kepada kebodohan kita. Wallahu alam. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung more kamu ya.